Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So sebelum saya teruskan perkembangan di mahkamah ya, apabila kelihatannya Muhyiddin Yassin cuba melengah-lengahkan arahan mahkamah untuk membayar saman 1.35 juta kalau saya tidak silap sahabat semua, saman fitnah Lim Guang Eng terhadap Muhyiddin Yassin. Jadi sebelum saya teruskan, Anda boleh nampak poster di sebelah kiri saya ini yang sedang ditularkan di media sosial oleh sitra-sitra pembangkang, walaun-walauntit dan sebagainya, menyatakan kononnya ucapan selamat datang kepada Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, kerana kononnya setelah rasmi menjadi ahli Parti Keadilan Rakyat. Sahabat semua, ini adalah palsu. Ini adalah persepsi yang cuba dibuat oleh sitra pembangkang, oleh walaun-walauntit untuk merosakkan hubungan antara komponen parti dalam kerajaan perpaduan hari ini. Jadi nampaknya mereka begitu terdesak sekali untuk menyebarkan berita-berita palsu seperti ini. Dan jelas antara mereka yang terpengaruh dengan berita palsu ini adalah Akmal Saleh yang turut membuat gesaan kononnya UMNO Barisan Nasional harus mengkaji hubungan keberadaan mereka di dalam kerajaan perpaduan. Begitu senangnya diperbodohkan. Nama saja doktor, tapi begitu senang diperbodohkan, atau beliau sanggup diperbodohkan demi untuk menjadi suara ataupun lidah kepada pembangkang. Jadi kita teruskan berkaitan dengan yang pertamanya berkaitannya dengan apa nih? Mana sudah berita? Okey, berkaitan dengan saman fitnah. Saman fitnah. Siapa ni? Saman fitnah Lim Guang Eng terhadap Muhyiddin Yassin. Kerana Muhyiddin Yassin ini melengah-lengahkan dan seakan-akan tidak mau membayar saman itu. Jadi hari ini mahkamah sekali lagi mengarahkan Muhyiddin Yassin untuk membayar deposit sebanyak RM400,000 kepada Lim Guang Eng sebelum 31 hari bulan Disember hujung tahun ini. Jadi kalau arahan ini pun masih diingkar ataupun sengaja dilengahkan oleh Muhyiddin, maksudnya Muhyiddin ini sedang membuat satu strategi, mungkin tidak membayar ataupun melarikan diri bertanggungjawab dengan fitnah yang beliau lakukan itu. Jadi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mengarahkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin membayar sebahagian jumlah penghakiman iaitu RM400,000 kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guang Eng dalam kes saman fitnah pada atau sebelum 31 Disember ini. Guak Ngek Siong yang wakili Lim berkata, Hakim Rosmawar Rozain turut mengarahkan Muhyiddin membayar baki 1.02 juta sebelum atau pada 27 Januari tahun depan. Jadi bulan depan juga diarahkan untuk membayar. Mahkamah memberikan penangguhan bersyarat terhadap Muhyiddin dengan kos RM5,000 dan memerintahkan beliau membayar sebanyak RM400,000 pada 31 Disember ini serta baki RM1.02 juta pada 27 Januari 2025, kata peguam itu kepada pemberita selepas prosiding dalam Kamar Hakim. Peguam Cetan Jetwani yang mewakili Muhyiddin turut mengesahkan perkara itu. 9 Disember lepas, Lim menfailkan notis kebengkrapan terhadap Muhyiddin kerana gagal membayar jumlah penghakiman 1.402 juta termasuk kos RM50,000 dan alokatur RM2,000 yang diperintahkan mahkamah tinggi pada 8 November lepas. Muhyiddin menfailkan permohonan untuk menangguhkan pembayaran jumlah penghakiman itu atas alasan 1.4 juta ringgit itu adalah besar dan beliau memerlukan masa mengumpul jumlah itu beserta bersedia mendeposit 50% jumlah penghakiman dalam akaun simpanan tetap yang akan dipegang Peguam Lim sebagai pihak berkepentingan sementara menunggu pendengaran dan pelupusan rayuan beliau di Mahkamah Rayuan. Pada 8 November lepas, Mahkamah memerintahkan Muhyiddin membayar 1.35 juta sebagai ganti rugi kepada Lim kerana menfitnah ahli Parlimen Bagan itu berhubung pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Sulan Rosmawar membenarkan saman Lim setelah mendapati bekas Menteri Kewangan itu berjaya membuktikan kesnya.
Mahkamah turut memerintahkan Muhyiddin membayar kos guaman sebanyak 50,000 kepada Lim Guang Eng. Lim pada 27 Mac 2023 memfailkan saman terhadap Muhyiddin kerana didakwa mengeluarkan 3 kenyataan berunsur fitnah di Facebook yang melibatkan beliau berhubung isu pengecualian cukai 9, 11 dan 12 Mac 2023. Pengerusi DAP itu turut mendakwa bahawa kenyataan fitnah terbabit juga bermaksud beliau menyalahgunakan kedudukan dan kuasa beliau dengan memberi kuasa atau mengarahkan LSDN mengenakan cukai dan penalti terhadap Yayasan Al-Bukhari itu, Yayasan Kebajikan itu, sedangkan mereka tidak sepatutnya dikenakan tindakan. Jadi itu sahabat semua apa yang berlaku ya apabila hari ini. Jadi kita sudah mengetahui bahawa apa yang dikatakan ataupun kenyataan daripada Muhyiddin itu adalah satu fitnah yang tidak berasas, fitnah yang berniat jahat ya terhadap Lim Guang Eng ya untuk menjatuhkan reputasi beliau ya sebagai mantan ataupun pemimpin DAP. Jadi jelas ya apa yang dilakukan oleh Muhyiddin itu adalah satu yang tidak bertanggungjawab dan akhirnya beliau telah menanggung kerugian ya, bukan kerugian saya tapi perkara yang sangat-sangat memalukan sehingga mahkamah membuktikan bahawa Muhyiddin telah menfitnah Lim Guang Eng. Itu dia. Jadi sahabat-sahabat semua, apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Dan untuk tambahan sebelum saya akhiri perkongsian hari ini, ya satu perkara juga yang menjadi bualan ramai di luar sana berkaitan dengan hutang RM 1 juta ringgit. Mara gesa ya, cetah anak hadir ke pejabat. Jadi ini antara perkara yang agak panas juga dibincangkan oleh warga maya di luar sana. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan anda untuk membawakan ya kenyataan media ini, apa yang berlaku. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita lihat ya. Majlis Amanah Rakyat Mara menggesa pelakon Rozita Cik Wan dan anak sulungnya Amar Afendi agar hadir di pejabat majlis itu untuk membincangkan mengenai pembayaran hutang hampir 1 juta ringgit. Pengurusinya Datuk Dr. Ashraf Wadi Dusuki berkata, beliau mengulangi gesaannya kepada artis yang lebih dikenali sebagai Ceta berumur 51 tahun itu untuk berbincang dengan Mara dan menyelesaikan hutang tersebut. Beliau berkata setakat ini Ceta atau pegawai yang tidak hadir ke pejabat Mara bagi membincangkan berhubung ya hutang tersebut. Jadi prosedur penfailan kebengkrapan akan diteruskan dan ini bukan tindakan mahkamah kali pertama tapi sudah kali kedua dan sekarang ini yang paling penting datanglah ke Mara untuk berbincang katanya. Paling penting juga bayar balik pinjaman yang dibuat sebab ia sudah berlarutan sejak 2017 katanya kepada pemberita selepas menghadiri Konvensyen Barisan Nasional Pulau Pinang 2024 yang dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Pusat Konvensyen Kebudayaan dan Kesenian Antarabangsa di Pulau Pinang. Media sebelum ini melaporkan undang-undang Mara kini dalam proses penfailan kebengkrapan terhadap pelakon Ceta dan anak sulungnya ya Afendi yang gagal membayar pinjaman hampir 1 juta ringgit sejak 2017. Langkah itu adalah prosedur susulan yang dilakukan terhadap selebriti itu selepas dia gagal melunaskan hutang dalam tempoh 7 tahun walaupun pelbagai usaha diambil Mara bagi mendapatkan semua wang berkenaan hingga membawa kes itu ke mahkamah. Jadi itu antara perkembangan ya berkaitan dengan isu ini sahabat-sahabat semua. Jadi apapun ya sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan khususnya kes saman fitnah Lim Guang Eng terhadap Muhyiddin yang disahkan akhirnya Muhyiddin telah menfitnah dan seakan-akan cuba melarikan diri dan tidak mau membayar dan melengahkan, akhirnya mahkamah sekali lagi mengarahkan Muhyiddin untuk membayar deposit lah ya, kita boleh panggil deposit sebanyak RM400,000 sehingga ujung tahun ini dan juga bakinya pada tahun hadapan sehingga 27 Januari. Jadi sahabat semua, inilah ya kerana belajar menfitnah daripada kaki-kaki fitnah rakan sekutu mereka daripada Parti PAS, akhirnya kena batang hidung sendiri. Jadi terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya anda berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jadi izinkan saya untuk undurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.